Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 6 November. Isu-isu membabitkan keagamaan tidak perlu digunakan dalam meraih undi dan simpati sepanjang tempoh berkempen pilihan raya umum ke-15 PRU15 ini. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, taktik negatif tersebut tidak akan mampu untuk memecah belahkan suku kaum khususnya di daerah lawas. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan keunikan budaya dan adat yang pelbagai di Sarawak perlu dipertahankan dan dikekalkan agar masyarakat dapat hidup aman dan damai. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Bangunan Rumah Ibadah dan Taman Rekreasi King Sui Yuan di Lawas. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari memaklumkan projek tersebut menelan kos sebanyak RM1 juta dan akan mula dilaksanakan pada tahun hadapan. Tambahnya lagi, dengan pelaksanaan projek ini, ia membuktikan kerajaan di bawah gabungan Parti Sarawak sedaya upaya akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di setiap kawasan tanpa mengira latar belakang. Sebanyak 14 projek bekalan air berimpak tinggi di bahagian Seri Aman yang bernilai RM543 juta menunjukkan kemajuan serta perkembangan positif. 9 daripada projek itu yang melibatkan kos RM105 juta telah siap dilaksanakan dan berjaya menangani isu bekalan air di beberapa kawasan di bahagian Seri Aman. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar semasa menyampaikan taklimat kepada Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julahi Narawi di Seri Aman memberitahu antara projek itu termasuklah pembinaan saluran paip baharu di Skype ke Geran, pembinaan muka sauk baharu di Loji Rawatan Air Skrang. Ini termasuk projek menaik taraf Loji Rawatan Air Bayai dan projek Bekalan Air Alternatif Sarawak Sawas Fasa 2 di Nangga Sepaya, Ulu Engkari. Dua projek yang masih dalam pembinaan pula adalah projek Sawas Fasa 2 di Banting dan projek Bekalan Air Luar Bandar kawasan Lubuk Antu Fasa 2. Kedua-dua projek yang bernilai RM129 juta itu menunjukkan kemajuan positif dan berjalan mengikut jadual. Tiga lagi projek yang masih di peringkat perancangan dan bernilai RM309 juta adalah satu projek rakyat oleh kerajaan negeri dan dua projek daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Projek tersebut adalah cadangan pembinaan saluran air mentah dari Sungai Batang Lupar ke Loji Bayai, projek Bekalan Air Luar Bandar Sistem Retikulasi Zon 4 Seri Aman dan projek Bekalan Air Luar Bandar Kawasan Pantuk Fasa 3. Dalam pada itu, Datuk Julahi ketika ditemui RTM mahu kontraktor yang dilantik dapat menyiapkan projek yang diberikan kepada mereka mengikut jadual ditetapkan. Beliau mengakui memang ada projek yang lewat pelaksanaannya. Lewat di peringkat yang hampir siap. Banyak projek saya telah meneliti projek-projek yang dilaksanakan sama ada oleh JEBAP, Kuching Waterboard, Sibu Waterboard ataupun Laku. Secara keseluruhannya, kebanyakan projek itu adalah di peringkat hampir siap. Jadi ada juga satu dua lah yang perlu kita awasi supaya tidak terlalu lewat lah. Datuk Sejumlah RM2.2 juta diperuntukkan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA untuk projek tanam semula getah di bahagian Limbang yang memberi manfaat kepada 122 pekebun kecil. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Hasbi Habibullah berkata ia melibatkan projek tanam semula seluas 250 hektar meliputi bantuan prasarana seperti jalan pertanian sepanjang 4.85 km, infrastruktur, pemasaran hasil dan keperluan prasarana lain. Menurut Datuk Hasbi, sejumlah RM175,000 telah diperuntukkan kepada Rumah Lana Sepanggah di Limbang untuk pembinaan jalan pertanian sepanjang 500 meter dan jambatan konkrit. Beliau menambah kerajaan melalui RISDA turut memperkenalkan skim insentif produktiviti getah dengan peruntukan RM118,000 untuk Sarawak dengan menyasarkan pekebun getah mencapai pengeluaran hasil sebanyak 1,800 kg per hektar setahun. Beliau memberitahu demikian pada program pekebun kecil makmur peringkat RISDA di Rumah Lana Limbang.
Inisiatif ini memanfaatkan seramai 25 pekebun kecil di bahagian Limbang. Jelasnya bagi mengalak pekebun kecil menjalankan aktiviti pemasaran secara berkelompok dan memperoleh harga yang terbaik di peringkat ladang, Pusat Memproses Getah berkelompok bernilai RM35,000 telah dibina di Rumah Lana. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan bakul makanan kepada 124 ketua isi rumah melibatkan 3 rumah panjang, rumah lana, terimah dan menuang. Sarawak telah mencatatkan nilai jualan kraft sebanyak RM14.9 juta setakat 30 September lepas, manakala Sabah merekodkan sebanyak RM15.8 juta. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek Datuk Seri Nancy Shukri berkata nilai jualan ini menunjukkan peningkatan sebanyak 19% bagi kedua-dua negeri itu berbanding dengan RM25.7 juta bagi tempoh yang sama tahun lepas. Datuk Seri Nancy menambah jumlah pencapaian nilai jualan tersebut juga telah menyumbang kepada prestasi jualan keseluruhan sebanyak RM211 juta pada tahun 2022. Untuk itu, jelasnya Motek terus komited dalam meningkatkan visibiliti, kebolehcapaian dan penerokaan pasaran baharu produk kraft tangan tempatan sekaligus mengekalkan ciri-ciri keaslian, identiti seni budaya serta warisan negara. Teks ucapan beliau dibaca oleh Ketua Setiausaha Motek Datuk Seraya RB pada malam gala bersempena Festival Kraft Tekstil Borneo FKTB 2022 Anjuran Kraft Tangan Malaysia di Kuching. Malam gala tersebut turut dihadiri oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pilihan raya umum ke-15 kali ini merupakan pertembungan kali kedua bagi calon Parlimen Muka Datuk Hanifah Hajar Taib dari gabungan Parti Sarawak GPS dengan Abdul Jalil Bujang Pakatan Harapan PH. Pada PRU 14 2018 lalu, Datuk Hanifah yang bertanding kali pertama menerusi Barisan Nasional telah menewaskan Abdul Jalil Bujang PKR dengan 7,000 majoriti. Ditemui selepas pengumuman calon Parlimen Muka, Datuk Hanifah menyifatkan pertembungan kali kedua itu terpulang kepada pengundi untuk menentukannya. Second time, kami mengucapnya all the best kerana yang penting adalah penentuan rakyat. Okay? Jadi rakyat akan anggap dari segi perasaan rakyat, dari segi apa telah dilaksanakan dan apa daya tahu, rakyat menentukan semuanya. Sementara itu, Abdul Jalil Bujang melihat pemilihan calon Perdana Menteri akan diberikan perhatian oleh pengundi. Pemilihan PRU 15 ini adalah satu proses untuk memilih tampuk kerajaan pada peringkat persekutuan dan seterusnya untuk memilih siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Daripada aspek mendekati pengundi, masing-masing mempunyai strategi tersendiri, termasuk menggunakan kaedah pendekatan bertemu terus dengan rakyat di kawasan. Ia termasuk mendekati pengundi muda yang baharu melalui media sosial. Pada PRU kali ini, Parlimen Muka menyaksikan jumlah pengundi 46,964 orang, manakala pengundi muda berusia 18 hingga 20 tahun berjumlah 3,128 orang. Manakala calon GPS akan ditentang calon PH dan Perikatan Nasional dalam pertandingan 3 penjuru di Parlimen Batang Lupar. GPS menampilkan muka baharu Muhammad Syafizan Kipli yang akan ditentang calon Perikatan Nasional Hamdan Sani dan calon PH Will Elias Maxwell Rogers. Keutamaan kita sekarang, saya dan pasukan GPS hendak berjumpa dengan seberapa banyak pengundi yang berada di kawasan Batang Lupa. Kita sedia maklum, kawasan Batang Lupa ini bukanlah satu kawasan yang kecil, tapi geografinya amat luas dan kita akan sedia upaya untuk berjumpa dengan para pengundi, menyantuni mereka di ketiga-tiga kawasan itulah. Walaupun sebelum ni Batang Lupa merupakan tempat kekubu GPS lah, tapi kami daripada Perikatan Nasional mempunyai pendekatan yang baru di tingkat Batang Lupa pun, penyandang pun dah tak ada lagi, merupakan calon yang baru dan kami membawa satu pendekatan yang baru
dan wadah yang baru kepada penduduk Batang Lupa untuk membawa perubahanlah pada penduduk Batang Lupa ini. Batang Lupar pada PRU kali ini mempunyai bilangan pemilih berdaftar seramai 43,072 pengundi, peningkatan sebanyak 44% dari 29,811 pengundi pada PRU 14. Lain padang, lain belalang. Di Kapit, satu upacara miring diadakan di kediaman keluarga calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi sebagai tanda memohon perlindungan dan kejayaan dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang bakal mempertahankan kerusi Parlimen Kapit buat penggal ke-6 memberitahu upacara itu merupakan satu tradisi masyarakat Iban setiap kali atau sebelum peristiwa istimewa berlaku. Jelasnya walaupun masyarakat Iban menganuti pelbagai agama namun upacara miring tetap diamalkan sebagai satu tradisi. Sepanjang majlis itu tubuh beliau diselimuti kain puak kumbu yang mengekalkan corak dan motif tradisi yang diturunkan sejak ratusan tahun lalu. Sebagai tanda simbolik, sebagai suatu yang beri kekebalan kepada seseorang lah, boleh dikatakan begitu, kerana motif dia ataupun corak dia, untuk dia memang ada makna dia. Ya. Jadi saya pada malam ini yang upacara istimewa ini memang berlakulah begini setiap kali sebelum saya dinamakan sebagai pencalon. Selain itu, majlis itu turut disertai oleh keluarga terdekat dan para penyokong yang turut memenuhi pekarangan kediaman calon GPS itu. Paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi Ahad 6 November. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Sehingga berjumpa lagi. Salam keluarga Malaysia.